Allah ajar iman pada Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun sehingga sampai kepada Laut Merah, di depan laut, di belakang Fir'aun. Fa'asri bi'ibadi layla, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berjalanlah dengan hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Kalian semua akan dikejar. Benar Fir'aun kejar Nabi Musa alaihissalam. Di antara dua musibah, depan laut, belakang Fir'aun. Kalau kita kan dihimpit dengan ujian, apa benda mula-mula kita buat? Berapa ramai orang bila Allah uji dengan Panadol, dia tawajuh kepada Panadol dulu. Yang dia nampak 2 biji Panadol. Sepatutnya orang Islam dia buat 2 rakaat solat dulu, angkat 2 tangan dengan mengalirkan 2 air mata, baru kemudian dia ambil 2 biji Panadol. Kerana dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Panadol ialah asbab yang mungkin Allah bagi sembuh dengan asbab dia ataupun tidak. Nabi Musa alaihissalam ditarbiah iman yang cukup hebat. Ketika mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa kalamullah berkata-kata dengan Allah di atas Jabal Tur Sina, ketika Allah tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada kat tangan kanan kamu tu wahai Musa? Nabi Musa kata, "Hiya 'asa," ni tongkat aku. Maka Allah perintahkan untuk campak. Bila campak tongkat yang diceritakan oleh Nabi Musa, manfaat tadi, tiba-tiba tongkat yang dikata manfaat tadi tukar jadi ular. Tuan-tuan, ular manfaat ke mudarat? Mudarat. Tak ada satu orang pun yang tiba-tiba balik lagi, pergi kat kereta, tiba-tiba ular tedung duduk dekat depan pintu kereta, dia kata Masya Allah, manfaat. Tak ada orang, ni mudarat. Ular akan mencederakan kita, menyakitkan kita, mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Musa alaihissalam, khudhha wala takhaf, sekarang tangkap ular tu, jangan takut. Nabi Musa yakin dengan tangkap, dengan menyempurnakan perintah Allah, pasti kejayaan. Dengan menyempurnakan perintah Allah, tidak akan ada kebinasaan. Dia tangkap, dia menekan jiwa ketakutan dia. Akhirnya tongkat tadi tukar, ular tadi tukar jadi tongkat balik. Nabi Musa alaihissalam meningkat iman. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Musa sekarang berada di depan, ketika mana laut di depan dan di belakang Fir'aun, Nabi Musa tak memandai dalam buat keputusan. Dia terus merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kekasih, ini hati sang pencinta. Dia sentiasa melibatkan Allah di dalam setiap keputusan yang dia nak buat. Berapa ramai orang yang hari ini melibatkan Allah dalam keputusan yang nak buat, tetapi ramai orang yang bila dia rasa masalah dan tersekat, tak boleh nak buat apa, baru cari Allah. Allah selalu jadi pilihan terakhir untuk ahli dunia. Tapi untuk ahli akhirat, Allah lah perkara utamanya, menjadi rujukan untuk dibuat keputusan. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa AS untuk ketuk laut, tuan-tuan bayangkan, ini satu perintah yang langsung tak masuk akal masa tu. Dan Nabi Musa AS tak tanya pula, tak beritahu, wahai Allah, kenapa nak ketuk laut? Kenapa tak ketuk kepala Fir'aun? Kalau ikut logik, baik ketuk kepala Fir'aun, betul tak? Bengkak kepala kawan tu, kena brain tumor ke apa, meninggal dunia. Itu logik akal kita daripada penyelesaian asbab. Tapi Allah nak ajar kepada Nabi Musa AS, Allah boleh selesaikan masalah dengan sebab, tanpa sebab, berlawanan dengan sebab. Allah kata ketuk laut. Nabi Musa tak tahu lepas ketuk laut apa jadi kat laut. Kalau Nabi Musa tahu lepas ketuk laut ni akan terbelah 12, lepas tu mereka lintas, lepas tu Fir'aun kejar, Fir'aun tenggelam. Nice ending story. Nabi Musa tak tertekan, umat dia tak stres. Tetapi ini keadaan perjalanan kehidupan. Kita tak tahu sampai bila coronavirus ni. Ya Allah, macam mana tuan-tuan orang Islam bangun malam menangis tengah malam kerana keputusan ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari esok ialah ketetapan yang pasti jadi. Ikhtiar pada hari ini ialah jalan mengutip pahala. Berapa rugi orang membiarkan untuk takdir berlangsung dalam keadaan dia cuma duduk kata nak buat macam mana, atau nak jadi, nak buat macam mana, dah kena uji. Ini perkataan yang cukup salah. Nak buat macam mana, nak buat macam tak, buat sesuatu. Ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kata Allah kepada aku dengan 2 cara. Sabar, solat. Kata ulama, sabar bukan hanya duduk, sabar je lah nak buat macam mana. Tak, kata ulama, itu putih asa bukan sabar. Sabar ni bergerak.
menyempurnakan kehendak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,